Hari ini hantar 40 pesanan. Nanti saya akan ganti shift malam jauh tua. Dia boleh beri $100 lagi. Dengan ini, duit obat kin-kin esok sudah cukup. Ah. Kin. Awak, bukankah awak sedang sakit? Kenapa awak keluar? Masuklah cepat, saya. Ah. Jiang An. Kepala saya pening sangat. Saya cuma mahu buang sampah. Tolong buangkan untuk saya. Aduh, setakat buang sampah saja pun. Awak baliklah berehat cepat. Biar saya buang. Baliklah cepat. Baik. Tuan Muda Kiau, jom cepat. Tak sangka, si sampah Jiang An itu balik awal sangat hari ini. Tak betul. Rupa Kyukin tadi, kenapa nampak macam... Si sampah Jiang An ini bekerja di syarikat saya. Boleh balik awal begini? Datang kacau rancangan saya. Nampaknya kerja untuknya masih tidak cukup. Nanti saya akan buat dia kerja lebih masa setiap malam biar dia mati kepenatan. Tuan Muda Kiau. Kenapa? Dah kesian? Bukan. Maksud saya, ingat beli insurans kemalangan untuknya supaya bila dia mati kepenatan nanti kita masih boleh buat untung besar. Kyukin, awak khianati saya. Tuan Muda Kiau, awak oke? Kyukin, adik awak kawin, awak minta duit, saya beri. Rumah letak nama awak, saya buat. Awak kata sakit perlukan duit, saya kerja bermati-matian. Apa salah saya pada awak? Kenapa buat saya begini? Kenapa? Kenapa awak? Kenapa? 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 Si sampah, awak benar-benar ingat saya akan bersama awak? Dia tak mati kan? Takut apa? Rumah dan duit ada pada awak. Dia hidup pun tak punya apa-apa. Biarkan saja. Nanti saya suruh orang datang tengok. Kalau mati, kampak saja ke sungai bagi ikan makan. Kalau hidup, kita masih boleh halau dia keluar. Masa itu nanti saya suruh syarikat pecat dia. Bukankah dia tetap seorang yang tak berguna? Jom. Rakan-rakan Tiga Alam, apa kabar semua? Hari ini kalender kayangan, tahun 4 Sifar 25. Selamat menonton tren Tiga Alam hari ini. Rakan-rakan pelihat dari Tiga Alam, hari ini adalah tahun 4 Sifar 25 kalender kayangan. Selamat menonton rancangan tren Tiga Alam hari ini. Benda apa ini? Tren Tiga Alam, TV kayangan. Aduh, adakah saya sedang berhalusinasi? Hari ini, Maharaja Agung Hautian Kayangan melawat tentera air Sungai Surga. Pada hari yang sama melawat ke alam bawah, binatang dewa. Maharaja menyatakan, untuk mengekalkan keamanan Tiga Alam, setiap jabatan harus aktif mengatur tenaga kerja. Dunia fana, kekurangan tenaga rohani, tiada yang naik ke kayangan perlu lebih fokus pada isu kecekapan manusia, menyahut seruan dengan aktif, meletakkan kerja keamanan Tiga Alam sebagai keutamaan. Hautian, Maharaja Jit, keamanan Tiga Alam. Seterusnya berita yang lain. Dewa Erlang, hewan peliharaan, anjing langit di dalam kayangan, membuang air merata-rata, para dewa mengecam keras karena tidak mengikat anjing. Pada masa yang sama, hewan tunggangan para dewa, membuang air merata-rata, telah menjadi masalah besar di kayangan. Mari kita temu bual pihak yang terlibat. Tidak mengikat anjing, itu salah saya. Tetapi kamu semua, patahkan kaki anjing saya. Adakah itu betul? Saya mengecam keras tindakan mendera hewan ini. Apa? Rancangan mengarut apa ini?
Adakah seseorang mempermainkan saya? Kayangan adalah rumah kita, kebersihan tanggung jawab bersama. Para dewa sekalian, haiwan tunggangan kamu berkeliaran di mana-mana, membuang air merata-rata, menyebabkan kayangan menjadi sangat kotor. Adakah ini patut? Semua, ada cadangan penyelesaian? TV Kayangan mempunyai rancangan ini. Lagipun, hewan peliharaan berkeliaran. Adakah ia begitu sukar? Berdasarkan pengalaman saya, sebagai pengawal keselamatan, isu haiwan berkeliaran ini selesaikan dengan lesen sahaja. Yang tiada lesen, tangkap dan kurung semuanya. Yang ada lesen, pertanggungjawabkan pemiliknya, denda berat sebagai pengajaran. Lihat siapa yang berani membiarkan haiwan mereka berkeliaran lagi. Oh, buat lesen untuk haiwan, cara yang sangat unik. Menteri kesayangan mana yang bercakap? Menteri kesayangan, apakah jawatan rasmi kamu? Saya cuma pengawal keselamatan. Bukan ini apa yang sebenarnya berlaku. Oh, rupanya seorang manusia fana. Pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan ini, apakah jawatannya di dunia fana? Pengawal keselamatan, yaitu di dalam sebuah bangunan, perkara besar atau kecil, akan diuruskan. Apa-apa perkara pun akan dijaga. Oh, patutlah, boleh pikir cara yang baik. Kayangan sudah 1000 tahun, tiada manusia fana datang. Hari ini, kamu datang, pasti ini aturan takdir. Beta kurniakan jawatan dewa untuk memantau dunia fana, membantu beta. Kurniakan kamu jawatan dewa tanah berjasa, menguruskan sembahan di satu kawasan. Kurniakan kamu mata dewa, memantau tempat kawalan, boleh mengawal satu alam bawah. Apabila kamu berjaya, beta akan beri ganjaran lagi. Bukan saya. Aku udah jadi dewa tanah? Apa benda mata dewa nih? Biar betul. Mata ini boleh tembus pandang. Pergi, masuk tengok dia dah mati ke belum. Kalau belum mati, kampakkan dia keluar. Baik, Kebolehan tembus pandang mata dewa memang betul. Jadi nampaknya kuasa dewa tanah untuk kawal kawasan ini pun memang betul juga. Berani betul kau ya? Berani cari pasal dengan Tuan Muda Kiau? Baik kau berambu sekarang. Undur. Apa dah jadi? Aku rasa aku jalan ke depan. Kenapa aku sampai kat pintu pula? Takkanlah. Apa korang buat tuh? Bukan ke korang nak aku berambus? Kenapa tak datang sini? Apa korang buat nih? Nak mainkan aku ke? Bukan macam tu Tuan Muda Kiau. Budak ni pelik sangat. Kami tak boleh dekat. Betul tuh. Mengarut. Takkanlah korang jumpa hantu pula? Cepat pergi, bunuh dia sekarang. Apa yang korang buat nih? Mainan jin. Ini mesti mainan jin. Tuan Muda Kiau, kami tak nak buat kerja ni lagi. Betul tu. Aku pun tak nak buat. Aku nak balik cari Tok Bomo. Jangan kacau aku. Kau pun cubalah juga. Budak, kau memang nasib baik. Aku beritahu kau, bila kau mula kerja nanti, aku kerjakan kau. Kita tengok nanti. Kiu Kin, Kiao Shao Kun, hutang antara kita, aku akan selesaikan perlahan-lahan. Dah sampai masa, kena pergi kerja sekarang. Tuan Muda Kiau, pengarah Shen sudah sampai. Kenapa anda belum ke sana? Tak, awak bodoh ke? Dah lupa apa yang saya suruh awak buat? Betul. Tuan Muda Kiau,
Jangan risau, semuanya sudah beres. Cuma, bukankah ini agak berbahaya? Bagaimana kalau tak sempat break? Ceh, siapa kata saya nak selamatkan dia? Tunggu dia. Kemalangan, saya hantar ke hospital saja. Saya berlakon drama, bantu gadis ini. Takkanlah saya bodoh sampai korbankan diri sendiri. Tuan Muda Kiau, ada orang lain datang. Dia rupanya bagus. Telepon pemandu itu langgar dia sampai mati. Baik. Pergi jauh-jauh. Apa awak buat? Dia cuma lalu saja. Minta maaf. Maafkan saya. Tolong. Mundur. Mundur. Tak mungkin. Biar betul, biar betul. Awak oke? Awak. Kalau tak ada apa-apa, saya pergi dulu. Ah, ya. Jangan lupa lapor polis. Orang itu jelas-jelas sasarkan awak. Tunggu. Ada apa-apa lagi? Pengarah Shen, awak oke? Nak tukar kerja tak? Jadi pemandu saya. Lindungi keselamatan saya. Jadilah pemandu saya. Lindungi keselamatan saya secara pribadi. Bukan itu? Berapa gaji awak sekarang? 3.500. Saya akan tambah 1 sifar. Sial. Segala rancangan aku hanya menguntungkan dia. 35.000. Hanya sebagai pemandu ke? Awak juga perlu lindungi keselamatan saya. Tiada masalah. Pengarah Shen. Berambus. Kamu semua dipecat. Pengarah Shen, kemana kita nak pergi sekarang? Pengarah Shen, bukankah hari ini awak nak melawat syarikat kami? Lain kali sajalah. Tidak. Tahu memandu? Tahu. Jom ke hospital Kota Yun. Teman saya melawat anak saudara saya. Baik. Mari. Mari. Awak. Tuan Muda Kiau, macam mana? Pengarah Shen mesti sangat berterima kasih. Berambus. Jangan. Berani kau rosakkan rancangan aku. Aku takkan lepaskan kau. Doktor, saya merayu, tolonglah selamatkan anak perempuan saya. Dia baru 5 tahun. Ayahnya sudah tiada. Dialah satu-satunya harapan saya. Hai, Saya merayu selamatkanlah dia. Kak. Kak, apa yang berlaku? Dokter, apa yang terjadi? Ai. Tian-Tian, Kami sudah coba sedaya upaya. Budak ini tertelan jarum keluli. Selepas beberapa hari berlalu, jarum itu telah masuk ke salur darah, bergerak di sepanjang arteri utama. Jika arteri utama itu pecah, maka dewa pun sukar menyelamatkannya. Kalau begitu, cepatlah bedah dia. Budak ini satu-satunya harapan kakak selepas abang ipar meninggal dunia. Berapapun kos pembedahan tiada masalah. Jarum keluli ini sentiasa bergerak dalam salur darah. Kami langsung tidak dapat mengesannya. Malah, sekarang ia cenderung untuk berpindah ke dalam tengkorak.
Jika berlaku sebarang komplikasi, ia akan mengakibatkan kematian otak. Mungkin, lepaskan sajalah. Lepaskan? Jangan, Dokter Bai. Tian-Tian adalah nyawa saya. Jika dia mati, saya pun tak mau hidup. Saya merayu pada kamu. Jangan susahkan tabib Bai lagi. Dia merupakan seorang pakar dalam di hospital kami. Jika dia kata tidak boleh selamatkan, tiada siapa di Daxia yang berani. Dalam keadaan sekarang ini, daripada dia menanggung kesakitan, lebih baik biarkan dia pergi dengan tenang. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dokter Bai. Saya merayu pada kamu. Tolonglah selamatkan Tian-Tian. Selamatkan dia. Dokter Bai, adakah benar-benar tiada jalan lagi? Tolonglah bantu kakak saya. Asalkan dapat selamatkan anak saudara perempuan saya, Syarikat Shen, boleh berikan apa sahaja. Saya benar-benar sudah coba sedaya upaya. Tunggu. Budak ini masih boleh diselamatkan. Budak ini masih boleh diselamatkan. Siapa awak? Adakah awak seorang dokter? Bolehkah budak ini diselamatkan? Kami sebagai dokter pun tidak tahu. Orang muda, makan boleh sebarangan, tapi jangan bercakap sebarangan. Jiang An, adakah awak benar-benar ada cara? Syukurlah. Memang ada sebatang jarum keluli mengalir dalam darah, tapi budak ini tiada masalah besar, ada syarat untuk mengeluarkannya. Namun jika tidak dikeluarkan segera, nyawanya akan terancam bila-bila masa. Awak boleh bantu keluarkan jarum Tian-Tian kan? Awak boleh bedah dia? Saluran darah di mana jarum itu lancar, keyakinan mengeluarkannya. Saya ada 100%. Saya merayu. Tolong selamatkan Tian-Tian. Asalkan awak boleh selamatkan dia. Awak suruh saya buat apapun boleh. Terdesak pun perlu ada batasnya. Kamu semua memang tak ada otak. Percaya cakap pengawal keselamatan? Berharap pengawal keselamatan selamatkan orang? Kamu tak takut anak kamu mati cepat? Awak pengawal keselamatan? Saya bukan pengawal keselamatan. Awak? Sekarang saya pemandu. Pemandu? Awak. Dari mana datangnya penipu ini? Berani betul dia. Ingatkan dia orang hebat. Rupa-rupanya cuma pemandu. Anak muda, macam mana awak boleh main-main dengan nyawa? Memandangkan awak bukan dokter, janganlah masuk campur. Duduk diam-diam di tepi, jangan asyik nak menunjuk-nunjuk. Tian-Tian, apa dah jadi? Tian-Tian, apa dah jadi? Tian-Tian. Habislah. Jarum keluli dah masuk ke jantung. Jantung dah gagal. Kena guna defibrilator sekarang. Tak boleh. Jarum ada di dalam jantung. Kalau paksa guna kejutan elektrik, jantung akan pecah. Dia akan mati. Satu-satunya cara sekarang adalah mengeluarkan jarum itu. Jiang An, jangan cakap lagi. Awak bukannya dokter. Pengarah Shen, Jiangan ini jelas berniat jahat. Dia cuma nak menunjuk-nunjuk tanpa pedulikan anak saudara perempuan awak.
Tanda vital budak ini cuma tinggal 5 menit. Nak keluarkan jarum itu memang tak sempat. Biarlah dia luangkan masa dengan budak itu. Tunggu, Kenapa tak nak pergi lagi? Nak menyemak kat sini? jarum dah masuk jantung. Peluang untuk keluarkannya sekarang, saya cuma ada 80%. Awak ni gila ke? Doktor dah kata tak sempat nak keluarkan jarum, awak masih nak buat. Awak ingat awak ni dewa? Jiang An, kakak saya dah macam ni. Kenapa awak nak sakitkan hati dia lagi? Saya hargai awak selamatkan saya dan jadikan awak pemandu saya. Tapi sekarang awak dah melampau. Setiap saat berlalu, bekalan darah ke jantung berkurang, aliran darah makin lemah, peluang keluarkan jarum akan makin tipis. Tadi awak kata nak budak ni hidup. Walau apapun terjadi, takkanlah sekarang sanggup tengok dia mati. Masih ada 60% peluang. Awak nak jarum ini dikeluarkan atau tidak? Tian-tian saya serahkan pada awak. Saya merayu pada awak. Tolong selamatkan dia. Kak, kenapa kak pun ikut buat kacau? Jiang An, dah cukup ke awak buat kecoh? Baiklah, ikutlah cakap dia. Budak itu dah mati, kenapa nak seksa dia lagi? Pengarah Shen, orang macam Jiang An ini, awak masih nak beri dia kerja? Dr. Bai, tak boleh biarkan dia buat kacau. Kalau budak ini mati di hospital kita, nanti ia akan jadi tanggung jawab kita. Ini, Dr. Bai. Saya merayu pada doktor. Memandangkan doktor kata tiada harapan, biarlah dia mencuba. Saya tak mau berputus asa dan melihat anak saya mati begitu saja. Walaupun dia tak dapat diselamatkan, saya takkan salahkan dokter. Tak boleh, Dr. Bai. Kalau perkara ini tersebar, ia akan merosakkan reputasi dokter. Dr. Bai, saya jamin atas nama syarikat Shen, jika budak itu tak dapat diselamatkan, kami tidak akan bertanggungjawabkan, dokter. awak betul-betul boleh keluarkan jarum itu. Ada 50%. Ini melibatkan nyawa. Baiklah, saya akan ikut kegilaan awak sekali. Dr. Bai, Jika budak itu mati, segala tanggung jawab saya yang akan pikul. Saya percaya pada awak sekali lagi. Awak. Baiklah. Dia dah gila. Dokter sendiri kata dia pasti mati. Masih nak ikut pengawal keselamatan busuk itu. Buat kerja gila bersama. Jelas sekali, dia sudah separuh mati. Masih nak buang masa di sini. Dia cuma nak menunjuk-nunjuk saja. Tuan Muda Kiau, kakak saya masih ada di sini. Adakah patut awak cakap begitu? Kalau awak tak tahu nak cakap baik, lebih baik awak diam saja. Bukan begitu? Biarlah budak perempuan itu mati cepat di meja bedah. Aku nak tengok macam mana sampah Jiang An itu selesaikan masalah ini. Apa yang awak coba lakukan ini? Jarum keluli sudah masuk ke jantung selama 3 menit. Sekarang keupayaan bekalan darah. Seluruh jantung sangat lemah. Jadi sekarang, apa patut kita buat? Percepatkan aliran darahnya. Saya mahu menyedut keluar jarum keluli dari dalam badannya. Awak betul-betul mau selamatkan dia? Saya tidak pernah menganggap nyawa orang lain sebagai mainan, terutamanya nyawa seorang kanak-kanak. Apa yang sudah berlaku? Kadar denyutan jantung budak ini sudah pulih. Tak sangka, ia benar-benar berjaya. Bagaimana dengan jarum keluli itu? Jarum keluli ini sudah berada dalam badannya selama 1 minggu. Malah ia sudah berada di dalam saluran darah. Bagaimana mahu mengeluarkannya? Saya ada cara sendiri. Tapi kita langsung tidak dapat mengesannya. Keluarkan jarum. Dewa Tanah berjasa. Mata marah. Pinjam kuasa. Bangkit. Bangkit. Ini. Dewa 6. 5 penjaga. Dewa Tanah. Dewa Gunung. Bintang 28. Dewa 9.
Tekan. Tekan. Tanda vital kanak-kanak ini semuanya sudah stabil. Ini, bagaimana ini mungkin terjadi? Dewa Tanah berjasa melindungi ketenangan semua. Sedut. Dia sudah disedut keluar. Encik Jiang, siapakah sebenarnya tuan ini? Wilayah selatan kota Yun. Ramai dokter terkenal berkumpul. Semuanya buntu dengan jarum ini. Tetapi kamu dengan tangan kosong berjaya mengeluarkannya. Siapa sebenarnya kamu ini? Kadar jantung dan tekanan darah semuanya semakin kuat. Budak ini benar-benar telah kamu sembuhkan. Bawa bekas ke sini. Berikan pada saya. Keluar, 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 keluar. Jarum keluli sudah dikeluarkan. Budak ini akan sedar tidak lama lagi. Wah. Nafasnya stabil, nadi kuat, benar-benar keajaiban dewa. Encik Jiang, Dokter Bai, Tian. Bagaimana keadaan Tian? Ini, budak Tian ini. Takziah ya, lihatlah apa yang saya katakan. Sepatutnya anak perempuan awak boleh dikebumikan dengan tenang. Sekarang, lihatlah, sebelum mati, dia diseksa oleh sampah ini. Sekarang, nampaknya dia tidak tenang. Bukankah awak janji pada saya untuk selamatkan anak saya? Kenapa jadi begini? Kenapa? Pulangkan anak saya. Pulangkan anak saya. Jiang An, kakak saya sudah cukup sedih. Kenapa awak masih mau permainkan dia? Jiang An, sekarang mari kita lihat penjelasan awak. Penjelasan? Apa yang perlu saya jelaskan? Emak, Hah? Ini. Tian. Bagaimana ini mungkin? Tadi jelas-jelas dia sudah mati. Sekarang dia hidup semula. Kau, bagaimana kau melakukannya? Bukankah kau cuma seorang pemandu? Tak perlu risaukan saya. Cik Shen, Anda curiga saya. Ada niat tersembunyi? Kalau begitu jawatan pemandu ini. Lebih baik Anda cari orang lain. Encik Jiang, maafkan saya. Saya telah berkurang ajar tadi. Saya harap Anda berlapang dada memaafkan saya. Encik Jiang, Jangan begini. Apa yang Anda buat ini? Encik Jiang, Anda selamatkan anak saya. Saya benar-benar tak tahu bagaimana mau membalas budi Anda. Sudahlah. Salah saya juga tak jelaskan awal-awal. Tak hairanlah. Anda semua tak percaya saya boleh menyelamatkannya. Aku rasa kau cuma bernasib baik saja. Entah dari mana kau dapat tuah kucing kurap ini. Tuan Muda Kiao, kau berkali-kali di depanku bercakap sinis. Maaf cakap ya. Aku Jiang An, menyelamatkan orang. Apa peduli kau? Kau pikir kau siapa? Aku? Tuan Muda Kiao, ini urusan keluarga Shen kami. Jika tiada apa-apa lagi, kau sila pulang. Baik, Shen Yunbing, bagus sekali. Tapi kau tunggu, keluarga Shen kalian satu hari nanti akan melutut di depanku, merayu padaku. Encik Jiang, Aduh, sudahlah. Panggil saja saya Jiang An. Asyik panggil Encik Jiang, saya rasa tak selesa mendengarnya. Jiang An, terima kasih selamatkan Tian. Nanti, saya pasti akan datang membalas budi. Datang berterima kasih.
Jiang An. Tak ada apa-apa. Jiang An. Tak ada apa-apa. Awak oke? Aduh, tak ada apa-apa. Besar sungguh. Apa yang kau tengok itu? Kak, Ah, Tian-Tian baru saja sembuh. Kakak baliklah jaga dia dulu. Tentang Jiang An, dia pemandu saya. Ada peluang nanti boleh balas budinya. baiklah. Masih tengok itu kakak saya. Dia sudah ada Tian-Tian. Aduh, jadi ayah Tian-Tian sebenarnya tak buruk juga. Jadi kak, kamu sudah lama berpisah dengan keluarga Shen. Semuanya karena seorang lelaki keparat. Ya, kakak saya dulu ditipu lelaki keparat itu dan bergaduh dengan keluarga. Kemudian lelaki keparat itu berjudi, dikejar pemungut hutang dan terlibat kemalangan. Sekarang Tian-Tian adalah satu-satunya pengikat hati kakak saya. Puan Li, keputusan pemeriksaan Anda sudah keluar. Tidakkah awak rasa kebelakangan ini pesakit di kota Yun sangat ramai? Ya, tak tahu kenapa. Sudahlah, kita tak boleh buat apa-apa. Jom kita balik rumah. Baiklah, balik rumah. Balik rumah? Rumah siapa? Shen, pengarah Shen. Lelaki dan perempuan tinggal berdua. Tak elok kan? Apa awak fikirkan? Kebelakangan ini banyak perkara pelik berlaku. Sebagai pengawal pribadi saya, awak mesti lindungi keselamatan saya. Tidur sajalah dengan tenang. Ada setan? Di wilayah Daxia, ada senarai dewa yang menjaga. Bagaimana boleh ada syaitan? Pengarah Shen awak oke? Keluar. Kau suka tidur bogel? Aku selamatkan nyawa kau. Tak nak terima kasih pun tak apa. Tapi kenapa kau pukul aku? Berita kayangan hari ini tamat di sini. Bukankah ini Tuan Tanah Kota Yun? Ada urusan apa? Saya... Oh, Maharaja Jet kata, jika ada urusan, cari dia terus. Sembah Maharaja Jet. Menteri kesayangan, kenapa tiba-tiba datang cari beta? Tuanku, saya cuma nak tanya, Kota Yun baru-baru ini. Aduh, Kota Yun dilanda penyakit, syaitan mula muncul, semuanya kerana batu takdir Kota Yun telah digunakan oleh penjahat dengan sihir. Beta asalnya mahu tunggu kamu biasa dengan tugas Tuan Tanah, baru beritahu kamu. Tak sangka, Menteri kesayangan sudah tahu. Memang hebat orang yang pernah jadi pengawal keselamatan. Bagus. Beta beri jawatan Tuan Tanah adalah untuk kamu cari semula batu takdir Kota Yun demi kesejahteraan rakyat. Kami sudah temui lokasi batu takdir. Ikutlah peta ini, pasti akan jumpa sesuatu. Tempat apa ini? Kenapa batu takdir ada di sini? Tuan Muda Kiau, Macam mana boleh mereka? Tuan Muda Kiau, ini ke rumah awak. Kyukin, Kiao Xiaokun. Kita benar-benar bertemu lagi. Inikah kediaman Kiao? Batu takdir, kenapa ia ada di kediaman Kiao? Mungkinkah ia dipergunakan oleh keluarga Kiao? Tuan Muda Kiau, adakah ini rumah awak? Ya, Tuan Muda Kiau, saya sangat gembira. Awak sudi bawa saya pulang. Mulai hari ini, saya juga ada rumah. hahaha. Si tak guna itu, bukankah dia sudah letak nama awak pada rumahnya? Tuan Muda Kiau? Rumah si Taguna itu tak bermakna. Sekadar unit kecil satu bilik layak kejadi rumah saya. Hanya rumah besar seperti milik Tuan Muda Kiau, barulah boleh dipanggil rumah. Baik, kalau begitu, malam ini layanlah saya dengan baik. Tuan Muda Kiau, saya ikutkan saja.
Kiao Xiaokun, kau bully dan hina aku. Sekarang kau mahu guna batu takdir untuk rosakkan kota Yun. Kau ada satu lagi sebab untuk mati. Halo? Baik, saya akan sampai segera. Bila sampai di kedai batu permata, jangan cakap sembarangan. Dengar tak? Baik, pengarah Shen. Oh, pengarah Shen, Anda sendiri yang datang? Zhang tua, saya tak mau cakap kosong. Jiang An. Hahaha, maklumat pengarah Shen memang pantas. Bos Zhang, saya baru dapat berita. Anda ada stok baru dari wilayah selatan. Saya sudah sedia dengan tawaran saya. Bolehkah saya lihat barangnya? Haha, sudah tentu. Pengarah Shen, saya sudah sediakan untuk Anda. Inilah dia. Kalau bukan Anda yang minta, saya takkan tunjuk pada orang lain. Kalau Anda benar-benar mahu, harga tetap 5 juta. Teksturnya jernih, tiada retakan besar. Ini barang yang bagus. Jiang An, bayar. Jiang An. Pengarah Shen, barang ini kita tak boleh ambil. Jiang An, pernahkah saya beritahu awak jangan cakap sembarangan? Bos Zhang, maafkan saya mahukan bahan ini. Sila leretkan. Pengarah Shen, bahan ini benar-benar tidak boleh diambil. Jiang An, awak sudah gila. Pengarah Shen, adakah awak percayakan saya? Sudahlah. Jangan berlakon di hadapan saya lagi. Lembab betul. Pengarah Shen, saya beritahu awak, jika awak tidak mahu, ramai lagi yang mahu. Saya tidak mau jual lagi. Kalau mereka keluar. Bos Zhang, tunggu saya. Jiang An, awak telah menyusahkan saya. Tahukah awak bahan ini jelas boleh menghasilkan jet yang bagus? Syarikat saya bergantung padanya untuk harungi krisis. Bos Zhang, Suka sangat rugi Wang, tidak boleh dihalang langsung. Tumpang tanya, berapakah harga bahan ini? Di dalam sana, semuanya kawasan pelupusan. 500 yuan sekeping. Boleh potong batu di sini, bukan? Tentu saja boleh. Seorang lagi yang berangan nak jadi kaya. Kenapa? Pengawal keselamatan busuk pun nak belajar judi batu ke? Kiao Xiaokun, Qiu Qin. Kiao Xiaokun, Qiu Qin. Kamu berdua memang pasangan tak guna. Tuan Muda Kiao, kenapa Tuan datang ke sini? Jiang An, kenapa kau ada di sini? Bukankah kau sudah mati dipukul? Bekas teman lelaki kau ini, nyawanya lihat tak mudah untuk mati. Kenapa? Dah bernasib baik dapat hidup, terus datang ke kedai batu ini, nak main judi batu ke? Oh, banyak sangat tengok drama, ingat diri, itu watak utama, dan ada kuasa luar biasa. Hahaha. Memang tak heran, si miskin hina, yang hanya jadi pengawal keselamatan, memang suka berangan. Nak cari harta karun dalam timbunan sampah ini? Memang perangai orang miskin, macam kau orang semua. Betul itu, hanya sampah sahaja yang akan terfikir nak cari harta dalam timbunan sampah. Siapa kata dalam sampah? Tak boleh ada jet? Tuan Muda Kiao, budak ini ada cari pasal dengan Tuan ke? Kalau betul macam itu, saya takkan jual batu ini padanya dan akan halau dia sekarang. Tak payah, bukankah dia suka buang duit biar dia buat, berikan padanya, biar dia sedar diri. Baik, ikut kata Tuan Muda Kiao. Sekarang saya akan potong batu ini biar dia sedar diri. Jiang An, jangan ingat, bila dah dampingi Shen Yunbing, kau dah jadi hebat. Shen Yunbing lambat laun akan melutut di depan aku juga, sama macam bekas teman wanita kau. Oh, ya, lupa nak beritahu kau. Teman wanita yang kau puja sangat itu sampai takut dia terluka. Memang mantap. Kau. Aku beritahu kau, sampah sepatutnya duduk dalam tong sampah. Nak cari jet dalam timbunan sampah ke? Sampah yang kau beli dengan 500 yuan ini, kalau betul ada jet di dalamnya, aku akan melutut sekarang juga dan sembah kau. Dan nampak, memang ada? Ini memang jet. Memang naik harganya.
Walaupun jet ini biasa saja, tapi nilainya sudah berlipat ganda. Tuan Muda Kiau, marilah. Bukankah awak suka mencabar? Macam mana? Perlu buat persiapan lain lagi? Hahaha. Bahan berharga 500 yuan, barang yang keluar ini layak dipanggil jet ke. Tuan Muda Kiau, walaupun jet ini agak kurang, tapi ia juga. Kalau awak diam, tiada siapa anggap awak bisu. Barang seperti sampah ini, kalau buang di kaki saya pun, saya tak pandang. Awak masih rasa ini untung besar. Pengawal keselamatan tetap pengawal, pandangannya memang sempit. Kutip sampah pun gembira sangat. Tinggalkan awak dan bersama Tuan Muda Kiau adalah pilihan paling tepat dalam hidup saya. Kiu Qian, memandangkan awak memandang rendah. Pulangkanlah semua uang yang saya belanjakan untuk awak semuanya. Hahaha. Siapa yang tak mahu duit, awak yang nak beri pada saya. Rumah itu pun, awak yang nak letak nama saya. Saya tak paksa pun. Kalau nak salah, salahkan kebodohan awak. Awak. Kenapa? Terasa ke? Tak puas hati? Tahan sajalah. Bawa batu 500 yuan awak itu dan berambus. Perniagaan yang saya bincang bukan untuk orang miskin yang beli sisa 500 yuan macam awak dengar. Pergi. Bos Zhang, minta maaf sangat. Tadi orang saya tersalah cakap. Saya sangat perlukan bahan ini. Tolonglah bantu saya. Jual pada saya. Tak jual. Tak jual. Wah, Tuan Muda Kiau, Anda sudah sampai. Saya dengar cakap Anda. Bahan ini saya simpan untuk Anda. Pengarah Shen, apa yang berlaku? Sampah macam awak ini, macam mana boleh ke sini? Rupa-rupanya, pengarah Shen yang bawa awak. Kiau Shaokun, kau lagi. Yun Bing, jangan salah faham. Aku tiada apa-apa hubungan dengannya. Kiu Qian, inikah lelaki baik yang kau cari? Dia nampaknya anggap kau seperti mainan, buang kau sesuka hati. Walaupun jadi mainan Tuan Muda Kiau, apa salahnya? Itu 100 kali ganda lebih baik daripada sampah macam kau. Tak tahu malu. Yun Bing, walaupun keluarga kau paling kaya di kota Yun, tapi makin hari makin merosot, sedangkan kediaman Kiau kini sedang memuncak. Jika kau terima cinta aku, bukankah bagus jika dua keluarga kita bersatu? Kiau Shaokun, kau manusia sampah. Jangan harap seumur hidup kau. Kau baik. Keluarga Shen hidup dengan permata. Jika kali ini gagal pilih batu yang bagus, mungkin perniagaan permata kota Yun tiada lagi nama keluarga Shen. Selagi tiada persetujuan Kiau Shaokun, keluarga Shen jangan harap dapat bahan ini. Kiau Shaokun, memandangkan kau begitu yakin, apa kata kita bertaruh? Nak bertaruh macam mana? Bukan kau kata aku sampah, tak faham judi batu? Mari kita bertaruh. Siapa yang dapat nilai lebih tinggi, dia yang menang. Jika aku menang, kau mesti serahkan bahan ini kepada Yun Bing. Dan berapapun yang aku bayar, kau bayar 10 kali ganda. Kalau kau kalah macam mana? Jika aku kalah, aku bayar 10 kali ganda juga. Kejap, kau ada duit ke? Aku akan bayar untuknya. Yun Bing, kau. Dulu kau tanya aku, sama ada aku percaya kau. Inilah jawabannya. Baik, setuju. Aku nak tengok bila kau kalah nanti, apa kau nak buat? Aku cuma takut bila kau kalah, kau tak nak mengaku. Mata dewa boleh tembus bumi beratus batu, setakat tengok batu permata, kacang saja. Kiau Shaokun, hari ini, aku akan beri kau pengajaran. Ini adalah janji langit. Sesiapa yang melanggarnya, pasti akan dikutuk. Tuan Muda Kiau, sila letakkan cap jari Anda. Membosankan. Kau takut? Ataupun kau pikir kau pasti kalah kepadaku? Aku akan kalah padamu? Harap begitulah. Sumpah langit sudah dibuat, Kiau Shaokun, hari ini aku akan selesaikan kira-kira denganmu. Jiang An, kau tak tahu ke? Keluarga Tuan Muda Kiau semuanya kaya sebab batu jed.
Jet yang Tuan Muda Kiau main lebih banyak dari garam yang kau makan. Kau nak lawan judi batu dengannya? Kalau nak mati baik terus terang saja. Siapa menang siapa kalah belum tentu lagi. Jangan gembira terlalu awal. Kau? Aku tak tahu ke. Kau ni macam mana? Bukankah kau pernah tengok Jet? Dapat untung dari 500 yuan, terus rasa diri tuh genius. Ada orang nih, memang degil, tak mahu mengalah. Kemahiran tak seberapa, tapi cakap besar. Ah, Bos Zhang, yang ini saja. Baik Tuan Muda Kiau, saya akan potongkannya sekarang. Tuan Muda Kiau, batu ini harganya 3 juta, bos ini terus potong, tanpa tanya apa-apapun. Hahaha, maruah saya ini lebih dari sekadar 3 juta. Budak, kenapa belum pilih lagi? Adakah sebab harganya? Kau dah takut? Jangan risau, walaupun keluarga Shen semakin merosot sekarang, tapi saya rasa sebiji batu ini masih mampu dibayar. Atau kau merayu padaku, memandangkan teman wanitamu begitu menarik sekali, biar aku pilihkan untukmu. Kau memang cari nahas. Dah naik Tuan Muda Kiau. Grade hijau ais, anggaran nilai 20 juta. Tuan Muda Kiau, grade hijau ais, anggaran konservatif 20 juta. Hahaha, Tuan Muda Kiau, hebatnya kamu. Tak sampai beberapa menit kamu dah untung 10 juta. cuma 10 juta saja kan? Tengoklah gaya kamu yang jakun itu. Hai, kalau bukan Yun Bing tolong, mungkin kamu tak mampu beli bahan ini. Lebih baik mengaku kalah saja. Ikut perjanjian pertaruhan, kamu kena bagi 200 juta. Tapi, saya boleh bagi diskaun, bagi 100 juta saja, sudah cukup. Hahaha. Tuan Muda Kiau, baiknya hati kamu. Dengan satu kata-kata ini, kamu jimatkan 100 juta untuknya. Tapi Jiang An itu, 100 juta pun dia tak mampu bayar. Yun Bing, kamu pasti mau tolong budak ini, itu 100 juta tahu. Keluarga Shen, kamu sekarang sudah lemah, kenapa perlu bayar untuk sampah ini? Ping Hang. Cik Shen, ini urusan antara saya dan dia. Kalau kamu menyesal sekarang, saya takkan salahkan kamu. Memandangkan saya Shen Yun Bing pilih. Untuk percayakan kamu, saya takkan mungkir janji. Baik. Sekarang bagi duitnya. Tunggu. Saya belum kalah lagi. Jiang An, Tuan Muda Kiau punya grade hijau ais bernilai 20 juta. Bolehkah kamu menang? Hai, takkan kamu betul-betul ingat? Kamu boleh dapat hijau raja, Pin Hang. Hijau raja, saya mungkin betul-betul boleh dapat. Bos, berapa nilai bahan ini? Bos, berapa harga ketul batu ini? Hahaha, ini kawasan pelupusan kami. Semuanya hanyalah sisa-sisa batu. Kualitinya rendah dan buruk. Bertahun-tahun pun tak laku. Kamu nak guna batu sini untuk lawan Tuan Muda Kiau? Betul, aku nak guna batu ini untuk lawan dia. Ya Tuhan, Jiang An, kau nak cari hijau raja di kawasan pelupusan? Kau ingat kalau sekali untung, semua akan untung? Di sini banyak batu bagus, semua lebih baik dari sampah itu. Ada orang bayar pun tak tahu pilih, memang tak ada pengalaman. Betul tuh, Yun Bing dah nak bayarkan, pilih sajalah. Mungkin ini peluang sekali seumur hidup untuk belanja sebanyak ini. Orang miskin tetap miskin, perangai takkan berubah. Dah beri peluang, masih nak cari makan di sini. Emas akan tetap bersinar. Siapa kata kawasan pelupusan tak boleh ada hijau raja? Baik. Bos Zhang, pergi potong untuk dia, biar dia sadar diri. Baik. Jiang An, jangan ingat Shen Yun Bing boleh lindungi kau selamanya. Bila kau kalah nanti, keluarga Shen tak dapat batu, kediaman Kiau akan telan mereka. Masa itu dia tak boleh jaga kau? Diri sendiri pun dia tak mampu jaga. Kiau Shaokun, kau jangan berangan. Kau diamlah. Apa kurangnya aku dari sampah ini? Aku kejar kau separuh mati, kau abaikan aku, tapi kau asyik lindungi dia. Kau nih memang tak tahu diuntung ke? Kiau Shaokun, berkasar dengan perempuan, kau ni lelaki ke? Kau. Oh. Ya, kau dan Kyukin bersekongkol. Kau bukan saja bukan lelaki, kau bukan manusia pun. Kau. Baik, berlagaklah sekarang.
Bila kau kalah nanti, aku akan seksa kau cukup-cukup. Kau ingat, sampah dari kawasan pelupusan itu boleh menang lawan Great Hijau Ice? Tuan Muda Kiau, dah siap potong, dah siap potong. Tuan Muda Kiau, dah keluar, dah keluar. Kenapa Bos Zhang cemas sangat? Memandangkan dah keluar, cepat bawa ke sini biar semua orang tengok batu dari kawasan pelupusan ini, sampah apa yang akan keluar. Bawa masuk. Baik, ini hijau raja. Nilainya, ini nilainya. Cepat cakap berapa nilainya. Hijau raja ini tiada jual. Ketul ini pula tiada cacat celah. Nilai minimum 100 juta. Apa? Bukan setakat ini sahaja. Penuh hijau. Seluruh batu ini hijau raja. Nilai konservatif 200 juta. Tak mungkin. Kawasan pelupusan ini macam mana boleh ada hijau raja? Ini memang betul hijau raja. Ini Encik Jiang boleh kenal permata di kawasan pelupusan, malah untung 200 juta. Hebat sungguh, memang orang hebat. Cepat bagi Encik Jiang, kemaskan kotak. Baik. Bukan untung 200 juta, tapi 2 bilion. Saya tak salah kira kan, Tuan Muda Kiau? apa 2 bilion dolar? Tuan muda ini cuma bergurau dengan kamu. Kamu ingat duit aku senang nak ambil? Aha. Tuan Muda Kiau, Tuan Muda Kiau, Tuan Muda Kiau, Tuan Muda Kiau, Tuan Muda Kiau. Apa yang sedang berlaku ini? Tuan Muda Kiau, kamu baru saja bersumpah tadi. Tuhan sedang memerhatikan perbuatan kita. Sumpah apa kejadahnya? Aku cuma... Aha. Tuan Muda Kiau, Tuan Muda Kiau, Tuan Muda Kiau. Pikir baik-baik, duit hari ini kamu nak bagi atau tidak? Jiang An, apa sihir yang kau buat pada aku? Tuan Muda Kiau kena terima kekalahan, itu sudah lumrah. Kalau tak bayar, jangan harap boleh keluar dari sini. Kau, sekarang aku tak tahu apa helah yang dia gunakan. 2 bilion dolar, tak sepenting nyawa tuan muda ini. Biar dia simpan buat sementara. Baik, aku bagi. Tapi aku harap kau sempat gunakannya. Tuan Muda Kiau, lain kali kamu kena lebih berhati-hati. Jika tidak, bukan setakat muka saja yang cedera. Kau tunggu pembalasanku. Kita tengok nanti. Jom. Tunggu. Terima kasih kepada Tuan Muda sulung keluarga Kiau kerana beri aku 2 bilion dolar ini. Jadi batu ini aku berikan padamu. Awak bertaruh dengan saya. Bukankah demi batu ini? Sekarang awak nak serahkannya pada saya? Terima kasih Tuan Muda sulung keluarga Kiau. Sangat murah hati, biarkan saya dapat 2 bilion ini. Saya rasa dengan uang ini, Cik Shen tak perlukan batu ini lagi. Apa kata batu ini? Bantu awak pulihkan kerugian. Saya beritahu awak, jangan ingat awak beri saya batu ini dan mula beralah, saya boleh maafkan awak. Saya beritahu awak. Nanti dulu, batu ini bukan nak beri percuma pada awak. Harga asal 5 juta. Awak cakap saja nak atau tidak. Warna tembus keluar, permukaan berpasir. Ini batu yang bagus. Mungkin boleh selamatkan sedikit kerugian. Nanti ada penjelasan untuk keluarga. Aduh, baiklah, saya mahu. Jiang An, awak. Tunggu dan lihat saja nanti. Kejap. Bayar dulu. Ambil ini. Terima kasih. Bos Zhang, cepat potong batu ini. Ayah, tak perlu, susahkan awak, saya bantu awak. Terima kasih Tuan Muda Kiau. Jom. Jiang An, saya Kiau Xiao Kun, takkan lepaskan awak. Cheers. Jadi, awak dah lama tahu dalam bahan itu semuanya cuma batu, kan? Betul. Saudara baik, memang tak sia-sia kepercayaan Kak pada awak. Mesti sokong awak. Jiang An,
Dah lama saya tak rasa puas macam ni. Pengarah Shen, apa awak cakap nih? Pasal puas atau tak? Awak tak tahu si Kiao Shaokun nih, mentang-mentang dia tengah berkuasa. Setiap hari cari jalan nak ganggu saya. Hari ini, akhirnya dapat bagi dia pengajaran. Haha. Mesti ajar dia. Mesti ajar. Lagi satu, si bekas teman wanita tuh. Memang tak ada mata. Lepaskan orang hebat macam awak. Pergi cari si sampah Kiao Shaokun. Tanpa dia, itu tuah awak. Memang buta betul. Sebelum nih, kenapa saya tak perasan? Awak nih kacak juga. Mestilah kacak. Hei, awak nih lelaki ke bukan? Macam mana tahap minum awak nih? Ini rumah saya. Jangan pengsan kat sini. Saya beritahu awak ya, kalau awak berani muntah atas katil, siaplah awak. Betul-betul, baru minum sikit dah tak boleh tahan. Awak nih lelaki ke bukan? Lelaki ke bukan? Saya nih lelaki ke bukan? Biar saya tunjukkan, saya nih lelaki ke bukan. Yunbing, kenapa kamu minum banyak sangat nih? Yunbing, kenapa kamu minum sebanyak itu? Kak, itu hari ini saya gembira. Kenapa kak datang tak beritahu dulu? Oh, saya cuma nak tanya kamu, di mana rumah Jiang An? Saya pikir nak pergi berterima kasih. Dia selamatkan Tian-Tian. Yunbing, kamu kenapa? Tak ada apa-apa. Jangan gerak. Kenapa nih? Itu, kak, badan saya hari ini rasa kurang sihat sikit. Apa kata kak balik dulu? Nanti saya hantar alamatnya. Ah? Baiklah, kalau macam tuh. Kak, kenapa? Ada apa-apa lagi ke? Tak ada apa. Jaga kesehatan. Rehat awal. Jangan tidur lewat. Baiklah kak, saya tahu. Awak nih gatal. Tak, pengarah Shen, maaf ya. Kalau macam tuh, saya pergi dulu. Dah ambil kesempatan pada saya, terus nak lari? Mana boleh senang macam tuh. Bing bing. Bing bing. Tak sangka saya tidur sepanjang hari. Awak tidur nyenyak. Jadi saya tak kejutkan. Saya ada urusan luar 2 hari ini. Kunci ada di atas rak kasut. Jangan lupa bawa bila keluar. Batu takdir kini, di kediaman Kiao. Kediaman Kiao sangat berkuasa di kota Yun. Pecah masuk secara paksa bukan caranya. Apa patut saya buat? Kediaman Kiao terkenal dengan barang kemas. Jika saya boleh buat kediaman Kiao terjejas dalam perniagaan barang kemas, itu mungkin satu cara yang baik. Kiao Shaokun, bukankah awak bangga sangat hebat dengan batu permata? Mari saya tengok jika awak sehebat penglihatan tembus saya. Satu hari tak makan, tak boleh jadi. Kena cari makanan. Tauke wanita. Ya. Bagi 1 hidangan nasi. Baik, sekejap lagi sampai. Baiklah.
Tian, cepat, cepat. Mari sini. Tengok, masih tengok lagi sampai biji mata nak terkeluar. Tahu ke wanita? Bisnes okey ke? Hehehe. Boleh tahan. Bukan setakat okey kan? Tengoklah. Ramai lelaki semata-mata nak tengok awak sanggup datang sini. Betul tuh. Saya rasa Tauke, awak untung banyak nih. Encik bertiga. Ada apa-apa urusan ke? Tak ada apa pun, Ish. Cuma awak berniaga kat sini, tak tahu kena bayar. Wang perlindungan? Wang perlindungan? Saya dah bayar sewa. Tak pernah dengar pula. Kena bayar wang perlindungan. Tak pernah dengar? Sekarang dah dengar. Duit nih awak, nak bagi ke tidak? Emak! Jangan. Tolong, Abang Long, saya bayar. Cakaplah berapa? Alah, tak banyak pun. Cuma nak 2,000 yuan. 2,000 yuan? Tapi, kenapa mahal sangat? Apa bezanya korang dengan perompak? Perompak? Mana ada rompak secepat nih? Tak mampu bayar? Kalau tak mampu, berambus. Ataupun dengan badan macam ni, jual nasi kat sini, sayang betul. Nak abang ajar buat bisnes lebih untung? Ha. Lepaskan saya. Lepaskan emak saya. Alah, tengoklah, ramai lelaki sebab nak tengok awak, sokong bisnes awak, biar abang ajar macam mana nak buat bisnes. Ha. Lepaskan saya. Lepaskan emak saya. Lepaskan. Lepaskan emak saya. Tahu ke wanita, nasi ada lagi? Nasi. Ada lagi? Ada lagi nasi? Pakcik ke itu? Rupa-rupanya Tian. Tak sangka pula, gerai nasi ini dibuka oleh kamu dan emak kamu. Pakcik tak makan satu hari, boleh tak gorengkan nasi goreng untuk Pakcik? Alamak. Pakcik terburu-buru sampai lupa bawa duit. Boleh tak Pakcik hutang dulu? Baiklah. Emak, boleh gorengkan nasi untuk Pakcik? Budak, kau ni betul-betul bodoh atau buat-buat bodoh? Tahu ke wanita, tak senang hari ini. Berambus. Tak senang ya? Tak apa, asalkan ada nasi, saya goreng sendiri. Kau main-mainkan aku ke? Kalau tak nak makan, berambus dari sini. Abang Long, kenapa abang datang ke sini? Budak ini agak pelik. Serang. Mula-mula pecahkan telur. Telur ini kena pusing satu pusingan di dasar kuali. Barulah ada aroma. Apa yang berlaku ini? Beras, nasi semalam baru sedap. Kemudian lambung beberapa sudu begini. Barulah butirannya terasing. Betul tak apa saya cakap? Kaki saya. Pelik sungguh. Ini, cepat pergi. Cari Abang Lei. Maka siaplah satu kuali nasi. Awak sebenarnya siapa? Pakcik ialah dewa. Sambil memasak boleh halau orang jahat. Tian betul. Pakcik memang dewa. Datang untuk selamatkan kamu. Gembira tak? Ini. Tak apa Dauki.
Maafkan saya, Encik Jiang. Saya agak emosional tadi. Tak apa. Saya dah kata, panggil Jiang An saja. Kenapa? Awalnya tutup gerai? Samseng tadi kata, mereka cari entah siapa. Mereka pasti akan kembali. Awak dah bantu saya 2 kali. Saya tak mau susahkan awak. Kalau mereka asik datang, awak tak mau berniaga lagi. Tak apa. Paling teruk pun, saya tukar tempat 1 hari sekali. Betul kata Yunbing. Sanggup hidup begini, daripada balik ke keluarga Shen, rendah diri dan hidup senang. Degil sungguh. Dulu demi lelaki keparat itu, lari dari keluarga Shen. Sekarang dia dah mati. Kenapa masih tak mau balik? Dulu saya dah kata, sebaik keluar dari pintu itu, saya takkan ambil apa-apa dari keluarga Shen lagi. Nasi yang sedap ini, saya tak mau setiap hari kena cari gerai awak. Tapi, saya dah bantu awak 2 kali, sekali lagi pun tak apa kan? Lagipun kalau Samseng itu datang, kejap lagi, saya tolong selesaikan. Tahu ke wanita? Akhirnya sanggup bawa bos keluar. Bos, nak 2 bahagian nasi. Baiklah. Abang Lei, hanya mereka. Berani sentuh saudara Reno? Cari mati. Jangan risau. Aku takkan biar saudara Persatuan Serigala Hitam terasa dihina sedikit pun. Terima kasih Abang Lei. Ulat gemuk. Ken, kenapa Abang Lei? Apa yang aku beritahu kau dulu? Bacakan semula untuk aku. Ini aku tahu warga lemah jangan disentuh dan yang berkeluarga jangan disentuh. Habis itu kenapa kau kacau mereka? Abang Lei, orang ini lain. Kalau dia biasa saja, mampukah dia dengan mudah patahkan 1 kaki aku? Abang tak boleh sebab ini. Abaikan aku begitu saja. Kalau tidak, apa kata saudara kita nanti? Baiklah. Hanya sekali ini. Tapi kalau kau berani tipu aku. Tak berani. Haha. Mak, nanti boleh carikan saya ayah seperti Pak Cik Jiang. Atau Pak Cik Jiang pun boleh. Dia sangat hebat. Budak bertuah ini, apa yang kau merepek? Kau tak takut Pak Cik Jiang marah? Saya tak marah. Emak awak sangat cantik. Saya pula risau dia tak mau saya. Siapa kata? Mak sangat suka Pak Cik. Dalam mimpi pun panggil nama Pak Cik. Apa yang kau merepek nih? Betul tu. Hei, kejarlah saya. Kejarlah saya. Mak. Kau yang patahkan kaki saudara aku? Betul. Memang aku. Kalau macam tu aku nak penjelasan. Penjelasan apa? Nah, aku bagi kau nasi. Budak, kau berlagak betul. Tahu tak aku siapa? Kau siapa? Orang hebat sangat ke? Kau tak kenal Abang Lei, jago bawah tanah Kota Yun. Berniaga di Kota Yun mesti dapat restu Persatuan Serigala Hitam Abang Lei. Kabarnya, jago Persatuan Serigala Hitam pernah seorang diri musnahkan sekitar Kota Yun, sarang penculik di 5 alam 10 tempat. Wira terhebat di Kota Yun. Kenapa hari ini jadi macam ni? Tengok perangai kau sekarang. Ada lagi ke gaya Wira dulu? Aku bukan datang kutip wang perlindungan. Cuma nak tuntut keadilan buat saudara aku. Kau dah patahkan kaki dia, mesti ada penjelasan kan? Kalau aku tak bagi, kau nak buat apa? Jago Lei yang dulu benci jahat, nak buat apa pada orang biasa macam aku? Kau nak aku bagi penjelasan? Jadi hari ini, aku ambil nyawa kau dan nyawa saudara kau sebagai penjelasan. Macam mana? Tuan sungguh hebat. Mohon Tuan, selamatkan nyawa saudara kami. Saya sanggup. Cukuplah. Saya tak perlukan semua ini. Saya cuma tak mahu melihat Wira yang pernah basmi syaitan berakhir dengan kematian tragis. Tanah suci melindungi. Abang Long. Uhuk. Kaki saya dah sembuh, Abang Long. Abang Long, saya dah sembuh. Abang Long, saya pun dah sembuh. Abang Long, kecederaan dalaman saya dah hilang. Kaki saya dah sembuh. Abang Long, saya dah sembuh. Seluruh Persatuan Serigala Hitam, terima kasih atas hutang nyawa ini Tuan. Beri arahan. Mulai sekarang, Tuan adalah bagi Persatuan Serigala Hitam. Sebagai penatua agung, 3.000 cawangan, 40.000 ahli kumpulan, melihat Tuan seperti melihat jago. Sesiapa yang melanggar akan diusir serta-merta. Baik. Letakkan barang itu di atas meja sahaja. Baiklah.
Mak, saya mengantuk. Baiklah, saya bawa awak tidur. Jiang An. Hari sudah agak lewat, saya balik dulu ya. Maaf ya. Tengoklah, Tian-Tian memang selalu begini. Terus tidur bila mahu. Tak apa budak-budakan, bagus tidur lebih sikit. Jiang An. Awak dah selamatkan saya dan Tian-Tian banyak kali. Saya benar-benar tak tahu bagaimana nak balas jasa awak. Saya tiada apa untuk membalasnya. Cuma ada. Ini, tak, jangan. Jangan, tidak perlu begini. Jiang An. Awak kenapa? Kenapa tiba-tiba tutup mata? Tak ada apa-apa. Awak, apa maksud semua ini? Dalam kad ini ada 50.000 yuan. Ini simpanan saya selama ini. Alahai, kali ini awak selamatkan saya dan selamatkan Tian-Tian juga. Walau apapun, uang ini awak mesti terima. Tak perlu. Tengoklah hubungan saya dengan adik awak, sangat baik. Adakah saya nampak macam tak ada duit? Simpanlah. Betul. Hubungan awak dengan Yun Bing sangat baik. Mana mungkin awak akan pandang uang daripada wanita pertengahan umur macam saya. Alahai, saya bukan bermaksud begitu. Saya cuma nak kata, awak seorang diri, besarkan Tian-Tian pun tak mudah. Saya lelaki dewasa, mana boleh ambil duit daripada ibu tunggal dan anak yatim? Lagipun, awak langsung tak nampak macam wanita pertengahan umur, masih muda dan cantik. Baiklah, dah lewat nih, saya balik dulu ya, pergi dulu. Tunggu sekejap. Jiang An. Jiang An. Saya rasa hari pun dah lewat. Apa kata? Awak bermalam saja di rumah saya 1 malam? Tak eloklah. Tengoklah baju saya nih, dah pakai berhari-hari, dah berbau, tak nak susahkan awak. Alah, duduk sajalah. Tunggu saya sekejap. Jiang An, apa kau buat nih? Dia kan kakak Yun Bing. Kau nak buat apa? Nak sapu si cantik ke? Teruknya, teruk sangat. Jiang An, kuasa sakti. Ini Maharaja Jet bagi untuk selesaikan bencana Yunzhou, bukan untuk buat semua nih. Tak boleh. Lebih baik fikir, macam mana nak jatuhkan kediaman Kiao. Bukankah mereka kaya sebab kedai emas, itu ke? Betul. Buka kedai? Aku pun nak buka kedai. Ini baju dia. Oh, jangan risau. Masa dia hidup dulu, dia jarang balik, semuanya masih baru. Ini macam tak elok lah. Jiang An, awak kan hebat. Takkanlah saya nak telan awak pula. Mana tahu kan? Tak apa. Saya pergi tukar sekarang. Jiang An. Biar saya tutupkan lampu. Baiklah. Jiang An, kalau awak tidur, rasa tak selesa, saya. Oh, tak apa saya. Dah biasa tidur begini. Dah biasa sangat. Baiklah kalau begitu, awak rehatlah awal. Habislah. Kalau berterusan begini, saya takkan dapat kawal diri. Habislah. Kalau berterusan begini, saya takkan dapat kawal diri. Shen Yun, apa yang kau fikirkan? Dia mungkin teman lelaki Yun Bing. Kau sanggup nak rampas lelaki adik sendiri? Tak, Shen Yun, awak buat apa nih? Tian-Tian masih ada di rumah. Jiang An, kenapa awak tak mau terima saya? Adakah awak rasa jijik dengan saya? Saya, mana mungkin saya rasa jijik dengan awak? Jadi awak tak rasa jijik dengan saya lah. Saya... Jiang An, kau boleh bermimpi macam ni. Kau tak rasa bersalah pada Yun Bing?
Tak boleh. Saya kena pergi sekarang. Udah lewat macam nih, siapa tuh? Alamak, Siapa tuh? Mesesa, Laos, Wan, Yunbing. Kak, bukalah pintu. Saya dengar bunyi tapak kaki akak. Kak, Tuh. Kak, kenapa Kak tidur atas sofa? Biar betul, lagi sekali. Kak, kenapa tidur di atas sofa? Tak adalah. Saya cuma. Sejak kebelakangan ini, Tian-Tian asyik terjaga kan? Saya tidur di sofa supaya dia senang panggil. Oh. Awak. Datang cari saya. Ada apa? Kak, apa pendapat awak tentang Jiang An? Kak, kenapa dengan awak? Tak ada apa-apa. Kenapa tiba-tiba awak tanya pasal Jiang An? Tak ada, saya cuma teringat dulu. Awak bergaduh dengan keluarga. Sebab lelaki keparat itu, pikir yang awak lebih berpengalaman dalam hal ini. Awak dah suka dia ke? Mana ada, macam mana saya boleh suka dia? Dia sangat kurang ajar. Betul. Dia sangat hebat. Biasalah kalau awak suka dia. Hebat apa? Dia nampaknya memang agak hebat. Habislah. Nampaknya Yunbing suka Jiang An. Jadi, tadi saya, bukankah coba rampas lelaki adik sendiri? Kak, apa sebenarnya yang berlaku? Tak ada apa? Tak ada apa-apa. Tak mungkin, awak mesti ada sembunyikan sesuatu. Jangan. Jiang. Hai, Yunbing, dengar penjelasan kakak. Yunbing. Diamlah kau. Yunbing, saya dan Jiang An benar-benar tiada apa-apa yang berlaku. Dia cuma hari ini telah bantu saya sekali lagi. Jadi saya pikir, untuk malam ini, biarkan dia tinggal 1 malam di rumah saya. Beraninya kau Jiang An, tak cukup kau rosakkan hidup aku, kau nak rosakkan kakak aku pula. Tak Yunbing. Ini benar-benar salah faham. Saya dengan kakak awak benar-benar tak buat apa-apa. Keluar kau. Aduh, apa yang berlaku nih? Susah payah hubungan dengan Yunbing. Baru saja nak bertambah rapat, akhirnya timbul salah faham besar begini. Tapi apa sebenarnya kediaman Kiau mau buat dengan batu takdir itu? Mereka sudah begitu kaya dan berkuasa, apalagi yang tidak cukup. Lantaklah, lagipun aku tidak takut langsung. Dengan adanya 2 bilion dolar ini, ditambah pula dengan kuasa aku, nak hadapi kediaman Kiau bukan masalah. Jiang An, kenapa awak ada di sini? Jiang An, betul ke awak nih? Kenapa awak letak saya dalam senarai di haram? Saya tak boleh hubungi awak di WeChat. Orang macam awak nih, buat apa saya simpan dalam kenalan? Nah, buat saya rasa jijik ke? Aduh suami, saya salah. Tolonglah maafkan saya. Cakap saja apa urusannya, kalau tak ada, berambus. Lagipun, saya bukan suami awak. Suami? Berambus, jauhkan diri dari saya. Saya takut berjangkit benda kotor. Jiang An, awak kan lelaki, janganlah kedekut sangat. Maafkanlah saya sekali. Mari kita berbaik semula. Saya janji, selepas ini saya akan setia selamanya. Jiang An, janganlah kedekut. Kesalahan yang saya buat hanyalah apa yang semua wanita di dunia ini akan buat. Saya cuma mahukan kehidupan yang lebih baik. Kalau dulu awak hebat macam sekarang, takkanlah saya dengan Kiau Xiaokun akan bersama-sama. Lagipun, ketepikan fakta itu, awak tak rasa awak salah? Saya. Kita berdua beralas sedikit. Mari kita berbaik semula. Perempuan murahan tetap murahan, walaupun dihias warna-warni. Bukankah tetap murahan? Awak. Cik, tolong jauhkan diri daripada lelaki saya. Dia seorang pembersih. Kau. Mari sayang, jemput duduk. Wah, Jiang An, begitu cepat sudah bersama perempuan lain? Bagaimana dengan duit awak dan juga rumah awak? Awak sudah tidak mahukannya lagi? Maaf ya, saya lupa beritahu awak. Baru-baru ini saya untung kecil 2 bilion dolar. Jadi barang-barang di rumah semuanya sudah kotor. Jadi tolonglah cek ini, bantu saya uruskannya. Kau. Oh ya sayang, sekejap lagi kita pergi tengok bilik pengantin. Saya akan belikan awak rumah yang paling besar dan terbaik. Jiang An, tengoklah muka awak yang sombong itu. Jangan lupa, duit yang awak dapat hanyalah daripada Tuan Muda Kiau yang terlepas dari celah jari yang sangat kecil sahaja. Berbanding Tuan Muda Kiau, awak tetap seorang sampah. Siapa Kiau Xiaokun itu? Mata anjing awak itu, bolehkah bezakan yang baik dengan yang buruk?
Jiang An, awak sengaja mahu melawan saya kan? Hubungan kita selama bertahun-tahun, awak buang begitu sahaja? Sejak saat awak khianati saya, tiada lagi perasaan antara kita. Baik, Jiang An, saya harap awak tak menyesal. Hah? Awak, Yun Beng, dengar penjelasan saya. Saya dengan Kak Awak. cukuplah kak, saya dah beritahu semuanya. Baguslah kalau macam tuh. Jangan salah faham, saya tak kata saya maafkan awak. Saya cuma tak tahan tengok muka dia yang tak tahu malu tuh. Saya tahu. Kenapa tersengih-sengih? Yun Beng jangan risau, pasal hal sebelum ini saya akan bertanggung jawab. Dan saya janji dengan awak, antara saya dengan Kak Awak, memang tak ada apa-apa berlaku. Saya dah bincang dengan kak, lepas nih, saya akan bersaing adil dengannya. Apa? Awak ingat saya tak nampak? Awak dah selamatkan kak banyak kali. Sesiapa pun akan sukakan awak. Kami bersaing adil daripada orang luar yang untung. Ini. Oh ya, saya ada hal serius nak cakap. Kiau Shao Kun berdendam dengan awak. Dah fikir macam mana nak hadapi dia? Hadapi? Saya rancang nak serang dulu. Serang dulu? Apa yang awak nak buat? Mari semua, sila masuk ke dalam. Terima kasih bos, selamat pembukaan. Terima kasih semua. Mari. Tahniah bos. Jangan segan, sila masuk. Awak pasti kalau saya tolong buka kedai, Kiau Shao Kun akan datang? Jangan risau, dengan perangai dia yang sombong tuh, dia pasti akan datang. Terima kasih juga atas bantuan syarikat Shen, kedai emas saya akhirnya dapat dibuka secara rasmi. Budak, awak patut berterima kasih pada saya. Awak patut berterima kasih pada saya, Jiang An. Jiang An, untung bukaya. Tuan Muda Kiau, memang hebat Tuan Muda Kiau. Jika bukan karena Anda menjadi budak pembawa rezeki, kerjaya saya takkan bermula secepat ini kan? Kau? Jiang An, hanya kerana bernasib baik dapat permata raja, kau rasa kau jenius? Nak buka kedai emas? Kau tak tahu ke keluarga Tuan Muda Kiau kaya kerana apa? Berani kau nak tunjuk pandai depan dia? Berani di kota Yun ini, buka kedai emas, kau memang sangat berani. Biar aku fikir, apa ucapan untung buka untuk kau ya? Apa kata aku ucapkan? Semoga cepat gulung tikar. Hahaha. Ucapan kecil ini ikhlas dari saya. Lagipun teman wanita kau itu layan aku sampai betul-betul puas. Tuan Muda Kiau, memang hebat kau nih. Bukan setakat suka buat amal, tapi bakat kutip sampah pun tak kurang hebatnya juga. Jiang An, hormat sikit pada Tuan Muda Kiau. Shen Yunbing, kau ingat kau boleh lindungi sampah Nike. Jangan risau, dalam masa sebulan, semua keluarga bangsawan kota Yun akan kepada kediaman Kiau tunduk patuh. Memang betul, Kiau Shao Kun begitu yakin sekali, kediaman Kiau mereka pasti gunakan batu takdir untuk rancang sesuatu. Kiau Shao Kun, jangan kau cakap besar di sini. Bahan buat perhiasan Jiang An jauh lebih baik dari kediaman Kiau. Kau tunggu dan lihat saja bagaimana Jiang An akan pijak kediaman Kiau kamu semua. Hahaha. Nak pijak kediaman Kiau aku rasa baik kau risaukan dulu kedai emas kamu nih boleh buka ke tidak. Nak buka kedai di kota Yun? Ada tanya aku dulu tak, Persatuan Serigala Hitam setuju ke tidak? Kosongkan tempat nih. Kosongkan tempat ini. Apa yang kamu mau buat? Apa? Aku orang Persatuan Serigala Hitam. Semua kedai di kota Yun sebelum dibuka perlu ke Persatuan Serigala Hitam untuk sembah bos. Paham tak peraturan? Persatuan Serigala Hitam, dari gerai nasi hingga ke kedai emas, perniagaan kamu memang sangat luas. Apa yang kau cakap nih? Gawat, macam mana saya boleh lupa? Dah ganggu Persatuan Serigala Hitam. Ini memang masalah besar. Tak tahu ketua cawangan macam kau, kalau nak banding dengan jago, apa bezanya? Kau tak tahu nak buka kedai kena sembah bos. Di Persatuan Serigala Hitam, kenapa kau kenal jaguh mereka ke? Aku rasa kau langsung tak hormat Persatuan Serigala Hitam, betul tak, ketua cawangan Bai? Gawat, masalah dah datang. Ketua cawangan, kedai emas ini dibantu oleh barangan kemas Shen untuk pembukaannya. Syarikat Shen kami setiap tahun
Beri Persatuan Serigala Hitam banyak bantuan dana. Ada simbol sebagai bukti. Tolonglah Ketua Cawangan, berikan sedikit kelonggaran. Memang ini barang Persatuan Serigala Hitam. Tapi simbol barangan kemas Shen kau dengan barangan kemas Jiang ini langsung tak ada kaitan. Simbol barangan kemas Shen kamu dengan barangan kemas Jiang ini tak ada kaitan langsung. Buka kedai pun tak beritahu. Persatuan Serigala Hitam kami. Baiklah, hancurkan kedai mereka. Untuk aku. Baik. Tengok siapa yang berani. Berani lawan Persatuan Serigala Hitam? Kamu percaya tak? Aku hancurkan orang dan kedai sekaligus. Ketua Cawangan Bai, kali ini kami tak tahu aturan. Kami akan ke Persatuan Serigala Hitam. Sembah bos sekarang dan minta maaf kepada saudara. Persatuan Serigala Hitam, boleh tak? Kenapa perlu buat? Keadaan jadi tegang. Damai untungkan. Kalau semua orang macam kamu semua, buat dulu baru bayar kemudian. Mana maruah Persatuan Serigala Hitam aku? Di mana Baiklah. Kamu nak beri pampasan kan? Boleh. Serahkan semua barang kemas di sini kepada aku dan anak buah aku. Hal hari ini akan selesai. Kamu ini jelas memang tak masuk akal. Logik. Di sini hari ini akulah undang-undangnya. Ketua Cawangan Bai, beri kamu sebanyak ini. Jangan sampai mati tersedak pula. Kamu berani bagi, aku berani ambil. Kalau kamu biarkan, Reno tahu kamu begitu sombong. Apa dia akan buat pada kamu? Kamu. Apa yang akan Reno lakukan jika tahu kamu sebongkak ini? Bagaimana dia akan hukum kamu? Kamu. Tunggu, Ketua Cawangan Bai. Apa yang dia cakapkan itu? Jiang An cuma sebut satu nama. Kenapa Ketua Cawangan Bai jadi begini? Kenapa kamu ingat sebut sebarang nama? Hal ini akan selesai begitu saja? Jiang An, jangan bertekak lagi. Persatuan Serigala Hitam kabarnya diasaskan oleh tokoh hebat dalam dua dunia, mempunyai pengaruh yang besar. Kita tak mampu lawan mereka. Jiang An, kamu berulang kali mencabar maruah Persatuan Serigala Hitam. Kamu memang cari nahas. Ketua Cawangan Bai, segera hukum orang ini. Dia cuma sebut satu nama dan berangan mahu dekati persatuan. Beritahu, bagaimana kamu tahu nama jago kami? Dah agak dia cuma merepek. Apa dia sebut nama jago kamu? Bukan di sini. Bagaimana ini mungkin, Ketua Cawangan Bai? Jago kamu itu memang sukar ditemui, malah saya pun tak tahu namanya. Dia cuma seorang sampah. Bagaimana dia boleh tahu? Adakah awak salah dengar? Tak mungkin. Selain saya dan para ketua cawangan, serta saudara lama jago, yang tahu namanya cuma segelintir orang hebat di kota Yun ini. Cakap, siapa sebenarnya awak? Ketua Cawangan Bai, masih mahu musnahkan kedai saya? Tak berani. Saya tak berani. Bukan. Tuan Muda Kiau. Oh, Tuan Muda Kiau, hari ini bawa ramai orang, tapi datang sia-sia sekali lagi. Nampaknya kena balik dengan malu. Dah beri peluang tapi tak berguna. Tak mungkin dia kenal jago Persatuan Serigala Hitam. Betul Jiang An, kau cuma pengawal keselamatan sampah. Macam mana kau boleh kenal orang besar macam ni? Betul, peraturan Persatuan Serigala Hitam pun kau tak tahu. Macam mana kau boleh faham persatuan ini? Apatah lagi nak kenal jago Persatuan Serigala Hitam. Ketua Cawangan Bai, tadi Anda kata nama jago itu selain daripada beberapa saudara dan beberapa orang atasan di kota Yun yang tahu. Macam mana pengawal busuk ini boleh tahu tentang perkara itu? Pengawal keselamatan. Hampir saja aku tertipu tadi. Cakap, di mana kau dengar nama jago kami itu? Kalaulah kuasa jasa tak dilarang guna sewenangnya. Dah lama aku bagi satu tamparan, biar mati semua si bodoh ni. Lama lagi kena sampai? Berapa lama lagi nak sampai kedai emas? Jago, ada 2 menit lagi. Penyelamat, lagi 2 menit kita sampai. Aku faham. Cakap, aku tengah tanya kau nih. Dari mana lagi kalau bukan itu? Mesti dia curi-curi dengar di mana-mana saja. Orang bawahan macam mereka nih sama saja macam tikus dalam longkang. Kita takkan pernah tahu di celah mana mereka menyorok. Mungkin tak kalau nama ini jago kamu sendiri yang beritahu aku. Hahaha, Jiang An, kau ni dah gila bermimpi ke? Orang macam kau, nak jumpa jago Persatuan Serigala Hitam pun susah. Ini kan pula dia beritahu kau.
Memang kelakarlah kau nih. Kau tuh siapa? Takkanlah aku tak tahu? Baik. Sekarang aku akan paksa kau cakap, patahkan semua gigi kau. Aku nak tengok sekeras mana kau ni. Berhenti. Ketua Dewan Cawangan 9 Kota Yun menghadap Jago. Kiau Xiaokun dari kediaman Kiau menghadap Jago. Menghadap Jago. Habislah. Jiang-an, kamu sudah buat Jago marah. Kali ini benar-benar tamat. Jago, budak ini. Entah di mana terdengar nama agung Anda, menggunakan nama Anda, memburukkan persatuan serigala hitam, malah berani memanggil nama Anda. Dia patut dihukum mati. Reno, nampaknya nama kamu tidak boleh aku panggil lagi. Kurang ajar. Berani kamu biadab pada Jago. Jago, orang ini tidak hormat persatuan serigala hitam, tidak hormat Anda, berkelakuan melampau, sampah seperti ini. Mohon Anda harus biar serik. Sampah. Betul. Dia nih bekas teman lelaki saya. Dah lama tak buat apa-apa pun. Baru-baru nih dapat durian runtuh. Terus dia jadi sombong gila sampai berani langgar Jago macam tuan. Hah? Aku rasa kau yang sampah. Dan kau juga. Jago. Berani kau sentuh penyelamat aku, persatuan serigala hitam aku. Tak boleh terima orang macam kau. Jago, dengar penjelasan saya. Saya berambus. Jago. Penyelamat, dia akan ikut apa yang kita bincang tadi. Bincang apa? Jiang-an, hal hari ini semua ni rancangan kau ke? Tahniah, kau betul. Lihatlah kamu, walaupun persatuan serigala hitam berkuasa, tanpa alasan kukuh, mereka tidak akan bertindak sesuka hati. Hari ini kamu bersubahat dengan ketua cawangan, menyalahgunakan kuasa, malah menyerang penyelamat kepada Jago. Bukankah ini satu alasan yang sangat kukuh? Apa yang kamu mahu lakukan? Mulai hari ini, barangan kemas Kiau di Kota Yun dilarang beroperasi. Selepas ini, tiada lagi barangan kemas Kiau di Kota Yun. Kamu semua, tunggu saja pembalasan aku. Kita tengok nanti. Penyelamat, perniagaan barangan kemas Kiau ini sentiasa menjadi yang terbaik. Tapi industri dia yang lain juga tidak boleh dipandang rendah. Adakah tindakan kita ini agak terlalu terburu-buru? Reno, kamu pernah katakan industri lain dalam kumpulan Kiau, semuanya diuruskan oleh pemegang saham masing-masing. Yunbing, kamu pernah dengar daripada istri orang kaya bahwa Kiau Xiaokun dan istri para pengarah ini mempunyai hubungan yang tidak senonoh? Mungkin itu benar. Dengar kata pergaulan mereka sangat kucar-kacir, cuma tiada sebarang bukti. Bukti? Biar saya bantu para pengarah itu mencarinya. Kau ahli lembaga pengarah itu, semuanya orang kepercayaan kediaman Kiau. Bagaimana dalam semalaman mereka semua berpaling tadah? Rampas istri, musuh ketat. Mustahil, bagaimana mereka boleh tahu? Dengar kata, ada orang guna nama Tuan Muda, hantar message kepada ahli lembaga pengarah, kata Tuan Muda ada hubungan sulit dengan istri mereka. Mereka percaya kata-kata itu? Sebab utama dalam surat itu, ada tanda lahir dan tatu istri mereka yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Mereka balik tanya istri mereka, dan mereka pun mengaku semuanya. Bisnis barang kemas sudah musnah, bisnis lain juga sudah tiada. Jiang-an, kejam sungguh hati kau. Baiklah, kau yang paksa aku buat begini. Kiau Xiaokun, oh Kiau Xiaokun. Bila kediaman Kiau sudah jatuh nanti, aku nak tengok sendiri apa sebenarnya yang kau rancangkan. Hello. Jiang-an, jangan kemari. Yunbing. Perempuan murah. Dah nak mati pun masih fikirkan sampah itu. Tutup mulut mereka berdua. Baik. Tak guna kau. Jiang-an. Kiau Xiaokun, lepaskan mereka berdua. Kalau ada apa-apa, cari aku. Jangan terburu-buru, Jiang-an, kekasih lama kau dan juga kakak dia memang sangat setia padamu. Kiau Xiaokun, kau memang nak mampus. Siapa yang akan menang belum tentu lagi. Jiang-an, aku nasihatkan kau cepat sikit. Aku bukannya jenis yang lemah lembut.
Kalau kau lambat, bersedialah untuk kutip mayat mereka. Yun Bing, Yun, aku takkan biarkan apa-apa terjadi. Tunggu aku. Tolonglah. Tolonglah. Teman lelaki saya kaya. Teman lelaki saya ada banyak sangat uang. Asalkan awak bantu cari teman lelaki saya. Dia takkan hampakan awak. Tolonglah saya. Tolong. Teman lelaki awak kaya? Saya pula Maharaja Jet, berambus, perempuan gila. Hahaha, dia kaya ke? Teman lelaki saya kaya, maka saya pun kaya. Dia kaya. Hahaha. Jiang An, awak ke itu? Jiang An, awak datang cari saya kan? Yukin, saya beritahu awak, saya tiada masa nak bazirkan. Lepaskan saya sekarang. Jiang An, saya salah. Jiang An, maafkan saya boleh? Tak. Semuanya, Kiao Xiaokun yang paksa saya. Saya paling cintakan awak, Jiang An. Saya cakap sekali lagi, lepaskan saya segera. Jiang An, saya benar-benar cintakan awak kena percaya saya. Ini Shen Yunbing perempuan murah itu, betul tak? Dia yang hasut kita, Jiang An. Dia patut mati. Hahaha, dia patut mati. Padan muka, perempuan macam awak memang layak begini. Saya ada uang. Ahaha, saya kaya. Hahaha. Langkah kilat. Hahaha. Pengarah Shen. Nampaknya Jiang An ini tidaklah mencintai kamu sebegitu rupa. Bagaimana jika kamu mahu, saya tidak keberatan menerima wanita yang pernah ditiduri menjadi teman ranjang saya. Apa macam? Hahaha. Oh, tanggalkan pita pelekat dia sekarang. Petui, kamu Kiao Xiaokun tidak setanding satu jari. Jiang An pun tidak. Hahaha, masih lagi garang ya? Aduhai. Yunbing, tak guna kau. Berambus. Kak. Perempuan murah. Apa kau cakap tadi? Cakap, aku tak setanding dengan satu jari Jiang An, betul tak? Bukan setakat tak setanding dengan jari dia, kau nih. Lebih teruk daripada kentut. Yunbing. Cakap aku tak setanding Jiang An ya? Baiklah, biar aku tunjukkan pada kau, sama ada aku setanding atau tidak. Lepaskan aku. Yunbing, tak guna kau. Hahaha. Jiang An, tolong aku. Jiang An, lepaskan aku. Jiang An, lepaskan aku. Binatang, lepaskan dia. Jiang An. Jiang An. Yunbing, Shen Yun. Gawat, baru saja guna kuasa jasa berlebihan, sekarang nafas tak teratur. Jiang An. Wah, bukankah ini Jiang An? Aku pikir kau terlalu takut hingga tinggalkan perempuan kau. Jiang An. Kiao Xiaokun, jika kau sekarang lepaskan mereka berdua segera, aku boleh pertimbangkan lepaskan kau. Lepaskan aku? Atas dasar apa kau berani cakap begitu? Di mata aku, kau cuma seekor serangga yang boleh dipicit mati si manusia kelas bawahan. Aku boleh mainkan bekas teman wanita kau, maka aku juga boleh mainkan teman wanita kau sekarang. Hahaha, lucutkan pakaian perempuan murah ini. Berhenti. Jiang An. Hahaha. Aku pikir dia seorang yang hebat, jenius yang luar biasa. Hanya belajar sedikit asas sahaja. Tuan muda Kiao, sampah ini bukanlah tandingan aku. Membunuhnya semudah memetik jari. Hemp, biasa-biasa saja. Kiao Xiaokun, siapakah mereka sebenarnya? Mereka
Mereka tentu saja hamba rumah aku. Hahaha. Hamba rumah? Hamba rumah kamu? Bagaimana mungkin ada kekuatan ini? Tuan Muda Kiau, diberkati langit membantu kami memahami jalan langit. Memang benar batu takdir. Dia sebenarnya guna batu takdir untuk melatih hamba rumah. Sampah seperti kamu tentu tak faham. Jiang An. Ingatkan orang yang paksa Tuan Muda Kiau begini, seorang pakar yang sangat hebat, rupanya biasa-biasa saja. Bagaimana kamu tahu aku biasa saja? Semakin kuat tubuh seorang pengamal, semakin mudah fahami jalan langit. Sedangkan tubuh kamu hanya kuat sedikit dari orang biasa, setinggi mana tahap kamu. Tapi memandangkan kamu muda, sudah boleh menyentuh jalan langit, boleh tahan juga tahap kamu. Tapi kamu sangat tidak patut cari pasal dengan Tuan Muda Kiau. Musnahkanlah tahap kamu sendiri. Masih boleh selamatkan 2 orang gadis cantik jelita kamu ini. Jangan. Hanya 1 menit. Hanya perlu bertahan 1 menit. Kekuatan aku akan pulih. Kau masih nak main hela? Koyakkan semua pakaian mereka sekarang. Jangan. Tolong jangan. Tunggu. Jika aku musnahkan pertapaanku, kau akan lepaskan mereka. Kan lagi 30 saat. Kau tak layak tawar-menawar. Lakukan. Baik. Lagi 20 saat. Jiang An, jangan. Aku Shen Yunbing bertemu denganmu sudah cukup bagiku. Jangan pedulikan aku. Pergi cepat. Jiang An, pergi sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Tunggu. Musnahkan pertapaannya begitu saja, terlalu mudah baginya. Tuan Muda, apa maksud Tuan? Jiang An, kita berdua dah berlawan bertahun-tahun. Macam ni, aku beri kau 1 peluang. Jika kau tahan 3 jurus darinya, aku akan lepaskan kau dan mereka berdua. Macam mana? Baiklah. Budak, untuk lawan kau, aku tak perlukan kuasa sakti pun. Jiang An. 1 serangan. Setakat ini saja kekuatan kau. Tak makan tengah hari ke? Masih nak berlagak? Kalau berani, biar mereka serang bersama. Baik, kau nak mati sangat kan? Tuan muda ini akan tunaikan. Serang bersama. Jiang An. Jiang An. Jiang An, kau berani permainkan aku? Kau patut mati. Bunuh dia sekarang. Tuan Muda Kiau, jangan risau. Budak ini cuma tahu sedikit jalan sesat. Budak, hari ini kau takkan dapat lari. Orang yang paling lemah di sini pun lebih kuat darimu. Hari ini kau pasti mati. Jiang An, apa yang harus kita buat sekarang? Apa yang harus dibuat? Jangan risau. Aku pasti akan selamatkan kalian, walaupun terpaksa korbankan seluruh nyawaku. Jangan risau, aku takkan biarkan kau mati. Aku mahu kau tengok sendiri bagaimana aku kerjakan perempuan kau. Serang dia. Serang sekarang. Mustahil. Macam mana kau boleh dapat berkat? Adakah kau dewa yang dilantik dari kayangan? Ini apa sebenarnya yang berlaku? Ini. Di hadapan Dewa Surga, kami yang rojak ini tidak berani bertindak. Begitu rupanya. Melutut. Tekaan aku memang tepat. Apa yang tidak boleh bertindak? Kamu semua yang guna jalan sesat untuk dapatkan kuasa sakti di hadapan Dewa Surga. Hanya boleh patuh arahan. Pergi, cari semua bukti kejahatan keluarga Kiau ini dan bawa ke sini. Baik. Baju hitam, beraninya kau. Aku. Hempi. Jangan terburu-buru, Tuan Muda Kiau. Bukankah kau bangga menjadi yang terulung? Selepas kau masuk penjara bawah tanah nanti, aku yakin ramai orang akan teman kau main. Permainan orang terulung. Tuan besar. Semuanya ada di sini. Hal tentang lelaki ini, serahkan kepada kamu semua. Di mana batu takdir? Bawa saya melihatnya. Batu takdir? Maksud Tuan besar adalah batu sakti kan? Saya... Tuan besar, ini pasti apa yang Anda panggil batu takdir.
Takdir telah tiba, jalan kini terbuka.